So guys, ini dia Xiaomi 14 terbaru yang masih lagi bekerjasama dengan Leica untuk setup kamera, dan ini adalah phone pertama Xiaomi yang datang siap dengan HyperOS terbaru. Macam sama je kan dengan Xiaomi 13 sebelum ni. So apakah yang baru dan juga perubahan pada Xiaomi 14 ni? Korang kena layan video sampai habis untuk tahu segalanya tentang Xiaomi 14. Let's talk about it. So first, untuk rekaan Xiaomi 14 kali ni sekali pandang memang sangat identical dengan model yang sebelumnya. Yes, memang lebih kurang sama je, tak ada perubahan yang ketara sangat pun. Ini disebabkan oleh fundamental yang diterapkan pada reka bentuk untuk Xiaomi 14, iaitu less is more. So that's why perubahan dia tak drastik sangat, tapi dia ada minor changes lah, lagi-lagi pada bahagian yang bonggol kamera tu sendiri. Kalau perasan dekat bahagian bonggol kamera dia ada macam keunikan rekaan sikit kan. So ini diinspirasikan daripada rekaan cloud di Paris. Nampak lebih mahal dan juga premium lah berbanding dengan rekaan sebelum ni. Frame body pada Xiaomi 14 ni masih kekalkan dengan bentuk yang boxy dengan penggunaan panel glass dekat bahagian belakang. Unit yang ada dekat tangan sekarang ni adalah warna jet green dengan material yang glossy dan juga sejujurnya agak licin tau untuk gunakan dengan color yang jenis glossy macam ni. Sebab frame dia bukannya matte, dia menggunakan glossy effect, dan back panel pun jenis glossy. So memang nampak sangat ketara gila kot untuk fingerprint magnet pada bahagian punya back panel ni. But luckily dalam kotak jualan Xiaomi ada bagi sekali dengan casing yang berwarna hitam. Bukannya casing transparent yang biasa tu, tapi lebih premium sikit dari segi looks dan juga material texture yang sedap kat tangan lah untuk kita nak gunakan dekat smartphone ni. So untuk korang semua yang baru je beli Xiaomi 14, jangan risau, just gunakan saja casing yang dia bagi tu. Tak rasa murah lah, casing yang memang rasa sedap kat tangan untuk korang gunakan pada Xiaomi 14 terbaru ni. Personally aku rasa size untuk Xiaomi 14 ni dia bukannya level yang compact ataupun bukannya level yang besar macam typical phone sekarang ni. So kalau compact tu aku boleh consider macam iPhone 13 mini ataupun Asus Zenfone adalah compact phone sebab size dia bawah 6 inci. But this one size dia adalah 6.63 inci. So tak layak kot untuk digelar sebagai compact, tapi aku rasa dia layak digelar sebagai size phone yang normal ataupun size phone yang lebih kecil berbanding dengan typical phone sekarang ni. So that's why kalau pegang guna satu tangan memang sangat selesa dan tak rasa phone ni besar sangat ke ataupun kecil sangat. Dia di paras yang okey dan juga acceptable in terms of sizing dia untuk korang nak gunakan sebagai tujuan entertainment ataupun gaming experience, walaupun mood landscape macam ni pun masih selesa untuk pegang ataupun gunakan smartphone ni. Selain itu juga Xiaomi 14 ni ada IP68 water and dust resistant, dan memandangkan dia punya size tu tak besar sangat, berat dia hanyalah 193 gram saja, yang bagi aku dah memang bersesuaian lah untuk size, dan juga dia boleh muatkan segala komponen penting yang korang perlukan pada flagship level. Mungkin diorang nak ikut jejak langkah macam Apple dan juga Samsung yang just bagi minor changes untuk design, but bagi macam minor improvement untuk hardware dan juga software dia. So aku tak terkejut kalau lepas ni ada brand lain juga yang ikut jejak langkah macam Apple ataupun Samsung. Macam Realme pun dah lebih kurang macam diorang kan. Sebab kalau aku tengok Realme 12 Pro Plus pun tak banyak perubahan yang ketara dari segi rekaan luaran dia kalau compare to Realme 11 Pro Plus. So lepas ni kita akan nampak lagi lah brand-brand yang takkan buat perubahan drastik untuk design, sebab dah tepu kot. Design je ubah, just bagi new material, new looks untuk back panel. Dekat kamera pun just ubah sikit-sikit je kan. So ya, kita tengok phone lain apa lagi yang akan buat ikut jejak langkah macam Samsung, Apple dan juga Xiaomi ni. So overall design dia aku boleh bagi rating dalam 7/10 sebab aku tak nampak perbezaan yang ketara sangat. Just refinement dekat rekaan kamera saja. 7/10 untuk ketahanan body dan juga 8/10 untuk rating keselesaan pada Xiaomi 14. Seterusnya pada screen display dia. Kalau tengok memang Xiaomi masih kekalkan dengan konsep fully flat dengan panel jenis Xiaomi Custom C8 display yang bersaiz 6.36 inci dengan bingkai skrin lebih nipis berbanding dengan Xiaomi 13 sebelum ni. Bagi aku screen Xiaomi 14 kali ni memang nampak puas sebab aku memang sukalah jenis flat macam ni kan. Warna dia pun cantik, tak over vivid sangat, dan aku perasan yang semua bahagian dekat bingkai skrin dia memang very symmetrical. Overall memang kemas lah untuk mata aku sendiri. That's why aku rasa memang puas gila untuk layan segala konten dalam display dia yang just nice. Size dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Sebab bagi aku size untuk 6.36 inci ni ngam-ngam lah untuk nak gunakan satu tangan. Kalau nak gunakan sebagai tujuan entertainment ataupun gaming memang sangat-sangat selesa. Kali ni juga screen display untuk Xiaomi 14 gunakan teknologi 120Hz LTPO Adaptive Sync Pro. Yes, 120Hz yang masih sama macam sebelum ni, tapi kali ni dengan teknologi LTPO. So screen display dia bagi kelebihan dengan penggunaan power yang lebih rendah untuk jimatkan penggunaan bateri pada Xiaomi 14. Senang cerita, korang dapat screen display yang cantik, refresh rate yang tinggi, dalam masa yang sama korang dapat penyimatan bateri pada smartphone ni. So itulah kelebihan untuk LTPO teknologi pada Xiaomi 14. Antara improvement lain yang aku suka juga dengan screen untuk Xiaomi 14 kali ni adalah dari segi dia punya kecerahan screen display yang boleh capai sehingga 3000 nits brightness. Lebih tinggi kot daripada Xiaomi 13T Pro yang menggunakan 2000
4600 nits brightness kan. So far memang membantu untuk penggunaan outdoor dan tak struggle sangat nak tengok skrin dia waktu tengah hari dengan cahaya yang terik dekat Malaysia sekarang ni. That's why overall untuk skrin display Xiaomi 14 kali ni aku boleh bagi rating 9/10 untuk rekaan skrin jenis strata dengan bingkai yang nipis. 9/10 dari segi features dan juga improvement untuk Xiaomi 14. 9/10 juga untuk dia punya kecantikan dan juga kecerahan skrin display pada Xiaomi 14 kali ni. Next untuk performance, aku ingat lagi masa aku pergi Hawaii tahun lepas, diorang memang umumkan bahawa Xiaomi 14 antara yang terawal yang gunakan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang memfokuskan kepada teknologi AI jugalah. Masa tu diorang tunjuk sampel AI apa semua. And luckily untuk Xiaomi 14 pun diorang gunakan chip yang sama iaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Sama je macam versi Ultra. Dia tak macam Samsung kan, diorang asingkan untuk yang Ultra pakai Snapdragon 8 Gen 3, untuk yang base model diorang gunakan Exynos. But Xiaomi tidak, diorang sekalikan je semua gunakan chip Snapdragon 8 Gen 3. Cuma tak masuk versi Pro, hanyalah versi yang base ni dan juga yang versi Ultra saja masuk Malaysia nanti. So, pasal performance, macam kita boleh expect bahawa Snapdragon 8 Gen 3 ni memang boleh bagi a very good dan juga well optimized performance untuk segmen flagship. Setakat ni pengguna aku tak ada big issue ataupun apa-apa benda yang pelik sangat dengan dia punya performance. Even varian untuk Xiaomi 14 kali ni pun dah dapat setup yang paling tinggi sekali iaitu 12GB RAM LPDDR5X yang boleh extend lagi 6GB RAM menjadikan dia total dalam 18GB RAM dengan storage 512GB dengan UFS 4.0. Yes, memang dah powerful enough untuk daily usage macam social media apps, kamera, entertainment macam YouTube dan gaming. Even dengan HyperOS yang baru ni pun aku rasa tak hiccup lah atau crash masa aku gunakan setakat hari ni. Aku boleh jamin no big issue untuk dia punya performance pada Xiaomi 14. Korang dapat segala kepuasan dari segi dia punya smoothness dan juga dia punya grafik yang boleh dikatakan boleh main game yang heavy. But dalam masa yang sama aku juga ada test benchmark untuk apps yang popular, misalnya macam AnTuTu Benchmark, Geekbench 6 dan juga 3D Mark. So first adalah Geekbench 6. Single core boleh dapat sekitar dalam 2178 dan juga multi core boleh dapat dalam 6427 yang aku rasa memang antara yang tertinggi juga untuk chip Snapdragon 8 Gen 3. Manakala untuk 3D Mark dengan Wildlife Extreme Stress Test pula boleh dapat best loop score dalam 4444. Nombor dia pun dah sedap kan. Stress test performance under load turun tak drastik sangat tau. Lepas tu dia macam nampak steady je. Even graph untuk frame rate dia pun ada naik turun sikit, tak ada drop terus sampai dia tak naik langsung. Manakala bahagian suhu dia paling tinggi aku nampak dia boleh capai sekitar dalam 55 darjah Celsius. Bagi aku agak tinggi juga untuk sebuah smartphone. So lebih kurang macam gaming phone aku test sebelum ni pun boleh capai hingga lebih 50 darjah Celsius untuk gaming phone tu sendiri macam ROG Phone 8 dan juga Nubia Red Magic 9 Pro yang terbaru. Typically aku dapat suhu normal dalam 42 ke 43 darjah Celsius, paling tinggi sekali lah untuk gaming test yang aku cuba pada Xiaomi 14 ni. So dia tak lebih pada tu. Satu lagi apps adalah AnTuTu Benchmark. Skor yang aku dapat adalah sekitar dalam 1.9 juta yang mana setakat ni memang itu adalah typical score untuk phone dengan chip Snapdragon 8 Gen 3 lah. Which is bagi aku agak tinggi lah kalau compare to phone lain yang gunakan chip yang lebih kurang sama, ada yang rendah tau daripada tu. Overall untuk prestasi pada Xiaomi 14 bagi aku memang tak ada masalah yang besar pun untuk gunakan secara heavy dekat Xiaomi 14. Memang capable untuk run game yang berat, entertainment, kamera dan juga buat kerja tanpa ada masalah. Cumanya aku tak recommend sangat lah untuk korang gunakan pada long term gaming dengan heavy grafik, misalnya macam game One Punch Man World ataupun Genshin Impact. Dalam masa lama nak main game kat Xiaomi 14 ni kurang sesuai sikit sebab ini bukannya phone gaming dan dia memang capable untuk rantas yang berat, game yang heavy, cuma dalam masa long term tu kurang sesuai sikit lah. That's why untuk overall performance pada Xiaomi 14 aku boleh bagi rating 9/10 untuk dia punya prestasi, 7/10 untuk kawalan suhu dan juga 8/10 untuk grafik dia. Next untuk bateri pada Xiaomi 14, luckily memang Xiaomi ada improve juga tau kapasiti bateri pada Xiaomi 14. So sebelum ni untuk Xiaomi 13 diorang just gunakan 4500 mAh saja kan. But now diorang gunakan 4610 mAh pada Xiaomi 14, so ada improvement lebih kurang dalam 110 mAh lah. Setakat ni untuk penggunaan harian aku agak impressed dengan ketahanan bateri dia sebab sehari typically aku just sekali saja. Sebab phone ni memang boleh tahan sehari untuk full day usage. Memandangkan size screen ni tak besar sangat dengan teknologi LTPO lagi dan juga power efficient yang bagus pada chip Snapdragon 8 Gen 3. So that's why kapasiti dia dengan 4610 mAh tu dah kena untuk size pada Xiaomi 14 dan korang boleh gunakan dalam masa seharian tanpa korang ada isu bateri dia cepat habis. Tapi kalau korang gunakan secara heavy, aku rasa possible lah untuk sehari 2 kali charge tu memang biasa. But kalau normal usage, sehari sekali tu memang okey, boleh dapat pada Xiaomi 14 ni. Dalam masa yang sama, Xiaomi juga ada bagi sekali tau dengan 90W hypercharge, improvement daripada Xiaomi 13 sebelum ni yang just bagi 67W saja. So aku charge dalam masa 40 minit macam tu je dah penuh tau pada smartphone ni. Dengan body panel glass plate macam ni, ada juga kelebihan yang Xiaomi letakkan iaitu wireless charging yang menyokong sehingga 50W. Yes, memang besar gila kot numbers dari segi charging system pada Xiaomi 14 ni. Wired 90W dan juga wireless 50W. Tapi make sure korang kena gunakan wireless charging yang bersesuaian lah untuk dapatkan wireless charging sehingga 50W tu. Personally aku memang jarang gunakan wireless charging pada smartphone. Macam korang macam
macam ni pula? Korang gunakan tak boleh charging dengan 50 watt pada Xiaomi ni? Cuba korang komen sikit. Overall untuk bateri dan juga charging dekat Xiaomi 14 kali ni aku boleh bagi rating 9/10 untuk ketahanan bateri dia, 85/10 untuk pengecasan dan juga 8/10 untuk kapasiti bateri dia yang dah good enough pada penggunaan harian. Next adalah pada bahagian kamera. Aku rasa ini adalah tahun ketiga kan Xiaomi collab dengan Leica untuk kebalan kamera pada flagship phone diorang. So sebelum ni diorang mula dengan Xiaomi 12S Ultra masa tahun 2022, but until now diorang masih lagi collab dengan Leica. Untuk Xiaomi 14 pun base flagship diorang ni pun masih dapat tahu collab dengan Leica. So aku rasa kalau nak bandingkan dengan versi Ultra, yang tu lagi power lah. Yang ni dia masih dapat juga kebalan kamera yang bagus. So aku nak ceritakan apa yang best dengan kamera untuk Xiaomi 14 kalau bandingkan dengan versi Ultra. Dari segi setup kamera, diorang memang gunakan sensor yang besar dari segi megapiksel, iaitu 50 megapiksel kamera utama. Leica kamera ada 50 megapiksel Leica 14 telephoto kamera dan juga 50 megapiksel Leica ultra wide kamera. Ketiga-tiga menggunakan branding Leica untuk kamera setup pada Xiaomi 14 ni, manakala untuk selfie kamera dia menggunakan 32 megapiksel in display kamera. Even kali ini juga Xiaomi ada bagi tahu yang diorang custom sensor kamera sendiri dinamakan sebagai Light Fusion 900 Image Sensor. So kita boleh expect lah hasil gambar daripada Xiaomi 14 ni beza sikit dengan Leica daripada Xiaomi 13 sebelum ni. Lepas aku dah ambil beribu gambar menggunakan kamera Xiaomi 14, aku boleh katakan yang hasil gambar dia memang cemerlang dari segi exposure, tone color dan juga details. Kawalan untuk pencahayaan dia pun memang cukup baik dari segi dynamic range, highlight dan juga shadow nampak balance, tidak terlalu kontras dan juga masih boleh kekalkan details dalam gambar tu sendiri. Memandangkan sebelum ni aku dah pernah gunakan Xiaomi 13 dan sekarang ni aku gunakan Xiaomi 14, aku nampak dia punya tone color Leica tu ada beza sikit tau. Sekarang ni dia punya tone color tu lebih pada mild, dia tak overtune sangat dan tak pekat sangat color tune dia tu. So lebih kepada balance lah kalau bandingkan dengan Xiaomi 13 punya Leica kamera tu kan. Dari segi color signature dia punya vibrant dan juga authentic tu pun memang nampak beza yang ketara lah. Kalau korang suka color yang lebih authentic, lebih real, true to life, korang gunakanlah yang Leica authentic. Tapi kalau korang suka color yang lebih pop, nampak menyelah sikit, lebih hidup color dia, korang boleh gunakan color Leica yang vibrant tu. Yang tu mungkin favourite orang yang suka post dekat social media tanpa perlu banyak proses editing, boleh gunakan yang jenis color vibrant. Tapi kalau korang yang sukakan color yang nampak klasik sikit, macam dull sikit color dia, tak overtune sangat, mungkin korang boleh cuba yang authentic. So yang tu adalah signature color untuk Leica. Dalam masa yang sama, kalau korang nak eksperimen dengan color yang nampak unik dan juga berbeza sikit, korang boleh cuba Leica filter daripada kamera Xiaomi 14. So dia ada Leica filter macam Leica Viv, Net, BW Net, BWHC, Sepia dan juga Blue. Dengan semua filter ni saja korang dah boleh dapatkan tone warna daripada kamera Leica. Tapi aku tak suka sangat gunakan filter daripada Leica ni sebab aku suka color yang lebih nampak simple dan juga nampak lebih natural lah. Aku tak suka lah color tu nampak pelik sangat. But untuk korang, depends lah. Kalau korang suka warna yang macam unik sikit, berbeza sikit, korang boleh gunakan filter Leica ni semua. Untuk aku personally, memang aku kurang gemar lah nak gunakan filter-filter ni kan. Next, untuk focal length pada bahagian kamera dia ada 4 pilihan yang berbeza, iaitu 0.6x, 1x, 2x dan juga 3.2x. So ada 4 pilihan yang korang boleh ubah-ubah. Yang paling max sekali adalah 60 kali digital zoom. So untuk optical zoom, korang boleh dapatkan sehingga 3.2x saja pada kebolehan kamera untuk Xiaomi 14 ni. Overall untuk hasil gambar daripada kamera telephoto lens dia, memang nampaklah gambar tu sharp pada subjek yang korang fokus. Kawalan pencahayaan juga agak balance, shadow dan juga highlight yang sangat baik macam kualiti kamera utama dia juga. Manakala untuk kamera portrait pula, Xiaomi masih kekalkan dengan master lens system yang ada 4 focal length yang berbeza. So antaranya macam dokumentari 35, Strictly Bokeh 50, portrait dengan 75mm dan juga soft focus 90mm. So aku rasa personal favourite aku adalah 3 tu lah, iaitu 35, 50 dan juga 75. Untuk yang 90mm soft focus tu nampak pelik sikit tau. Efek bokeh dekat bahagian belakang tu. So that's why aku macam kurang lah dengan soft focus tu. Mungkin ada certain individu yang suka dengan soft focus, but untuk aku personally aku tak suka pun. So typically aku just gunakan 35 ataupun yang 50mm saja. Yang lain tu jarang lah gunakan. So aku rasa kalau korang yang gemar dengan efek yang unik sikit, korang boleh gunakan yang soft focus tu. Setakat ni bila cuba gunakan portrait mode pada Xiaomi 14 kali ni, memang kita boleh expect lah dia punya color signature tu still dikekalkan dengan efek bokeh yang unik. Dan karakter gambar dia memang agak berbeza sikit. Tapi aku rasa potongan tu nampak soft tau. Lagi-lagi details dekat muka subjek. Untuk korang yang sukakan tone color Leica, memang best lah gunakan portrait mode pada Xiaomi 14 sebab dia ada keunikan yang tersendiri. Beza sikit dengan typical kamera portrait pada phone lain yang biasa aku gunakan. So dia ada tone color dan juga efek bokeh yang berbeza untuk korang explore pada Xiaomi 14 punya kamera. Di sebalik oleh kebolehan pada kamera dia, aku nampak Xiaomi juga ada improve tau pada kebolehan video pada Xiaomi 14 kali ni. So diorang ada features yang korang boleh cuba, iaitu movie mode yang adalah macam cinematic mode pada iPhone. Fungsi dia pun lebih kurang sama je macam cinematic mode dekat iPhone, yang korang boleh switch fokus daripada satu subjek kepada subjek yang lain.
Selain tu ada juga sokongan rekod video dengan Dolby Vision. So kelebihannya korang boleh rekod video HDR, warna yang lebih vibrant, kontras dan juga details yang lebih banyak. Oh, satu lagi features yang aku rasa sangat penting untuk improvement yang Xiaomi letakkan pada Xiaomi 14 kali ni, iaitu kebolehan selfie video dia. So sebelum ni memang ramai jugalah kecam dan juga marahkan kenapa Xiaomi masih kekalkan selfie video TTP saja walhal ini adalah flagship. But now untuk Xiaomi 14 series tidak lagi, sebab diorang bagi support sehingga 4K 60fps pada kebolehan selfie video dia. So sekarang ni aku tengah rekod menggunakan video 4K 60fps daripada selfie kamera Xiaomi 14 yang terbaru. Finally ada video selfie 4K untuk phone flagship Xiaomi, sebab sebelum ni tak ada kan. Now baru ada. So macam mana dengan dia punya fokus, exposure? Yes, aku nampak dia memberikan kelebihan untuk korang semua macam content creator ataupun vlogger untuk nak shoot dengan selfie video, dapat kualiti yang lebih tinggi dan juga dia punya FPS lebih tinggi juga kalau korang nak buat slow mo dan sebagainya lah. Overall pendapat aku dengan setup kamera pada Xiaomi 14 ni, bagi aku dah memang complete package dan juga nampak versatile untuk segmen base model flagship macam ni. Walaupun dia bukannya versi Ultra, tapi dia dapat semua features yang korang perlukan pada sebuah phone flagship dengan features Leica yang korang boleh gunakan pada kamera dia. So that's why untuk rating pada overall kamera dia aku boleh bagi 8/10 untuk fungsi kamera, 8.5/10 untuk kecantikan gambar dan juga 9/10 untuk improvement dan juga features pada rakaman video pada Xiaomi 14 yang terbaru ni. Yang terakhir sekali adalah pasal software. So untuk Xiaomi 14 ni dah memang siap pasang dengan HyperOS yang terbaru dari dalam kotak jualan dia, bukan lagi MIUI macam sebelum ni. Awal-awal masa guna memang personally aku tak nampak perbezaan yang ketara sangat tau kalau compare dengan MIUI sebelum ni dari segi dia punya eye compact ataupun signature color tu sendiri. Secara kasarnya memang nampak sama. Mungkin sebab aku anggap perubahan nama daripada MIUI kepada HyperOS tu adalah perubahan yang ketara lah, sebab dia punya nama pun dah berbeza dan mungkin UI dia pun nampak totally berbeza. Tapi sebenarnya tidak. Objektif utama kenapa Xiaomi gunakan nama HyperOS pada dia punya software adalah disebabkan oleh diorang nak universalkan nama software pada semua Xiaomi devices, misalnya macam AIoT doang, smartphone, tablet. Even untuk kereta elektrik diorang pun macam Xiaomi SU7 pun diorang gunakan HyperOS system pada kereta tu. So that's why diorang nak sekalikan je semua dengan branding HyperOS pada sistem software doang. Sama juga macam smartphone, walaupun diorang tak gunakan nama MIUI dah dengan nama baru sekarang ni, tapi tak ada perubahan yang drastik sangat yang nampak bahawa ini bukan Xiaomi. Dia still nampak Xiaomi macam sebelum ni, cuma dia ada sedikit perubahan yang mungkin korang tak perasan pada UI baru kali ni. Misalnya dekat bahagian lock screen dia, kali ni korang boleh customize lock screen dekat Xiaomi 14 dengan lebih details dan juga boleh pilih macam-macam style yang menarik. Antara adjustment yang korang boleh buat dekat lock screen dia adalah dari segi wallpaper, design jam, filter dan juga depth effect untuk nampak lebih cantik. Yang menariknya juga adalah features ni integrated tau dengan always on display. So memang nice gila kot features untuk lock screen pada Xiaomi 14 kali ni kan. Yang kedua adalah aku perasan Xiaomi ni ada refine sikit tau dekat bahagian notification center dia yang nampak lebih clean dan juga kemas. Sebab dah tak ada dah tulisan setiap icon action macam yang kita nampak pada MIUI sebelum ni. At first masa gunakan memang text time jugalah untuk biasakan dengan dia punya icon yang tak ada tulisan, sebab biasanya macam phone Android lain dia tuliskan Bluetooth, Wi-Fi, do not disturb dan sebagainya. But untuk Xiaomi ni dia tak ada. Dia lebih kurang macam iPhone, tak ada tulisan Wi-Fi apa semua, dia just tunjuk icon saja. So untuk iPhone mungkin dah lebih mudah faham sebab dia tak banyak sangat. But untuk Xiaomi kita tahu dia memang banyak icon yang kita boleh letak action kat situ dan juga customize. So that's why at first macam susah sikit, but dalam bila dah gunakan aku dah lebih faham lah UI dan juga notification center dia. Nampak lebih clean kot kalau compare dengan Android lain yang banyak tulisan dan juga macam serabut sikit kan. Satu lagi perkara yang aku terlupa dengan HyperOS kali ni, diorang gunakan font baru yang digelar sebagai Mi Sans. Aku rasa penggunaan font yang baru ni dia akan menjadi signature lah untuk semua produk Xiaomi lepas ni. Personally aku rasa font baru ni nampak lebih santai sikit tau. Dia tak rasa macam professional sangat, dia tak rasa macam kartun sangat. Dia lebih macam cool lah, chill macam tu kan. So konklusinya lepas 1 minggu aku gunakan Xiaomi 14 ni, memang aku rasa sangat selesa gunakan walaupun satu tangan macam ni, sebab size dia tak besar sangat tau macam typical phone yang besar-besar. Honestly memang susah aku nak jumpa size phone macam ni dekat dalam market yang sebagus macam Xiaomi 14 dari segi pelbagai aspek penting dalam segmen flagship macam ni. Senang cerita memang rare breed lah kan smartphone ni. That's why aku rasa overall untuk Xiaomi 14 memang complete package dah untuk flagship yang besar kecil macam ni, dari segi performance dia, screen display yang cantik, nits brightness yang tinggi, kebolehan kamera Leica yang versatile dan juga ketahanan bateri yang cukup bagus, siap dengan fast charging lagi dan ada wireless charging yang besar lagi wattage dia. So dekat sini korang dah nampak kan Xiaomi dah bagi clear direction dah untuk korang pilih sama ada Xiaomi 14 ataupun Xiaomi 14 Ultra dekat market Malaysia nanti, untuk korang pilih mana satukah segmen flagship yang sesuai dengan bajet korang dan juga dengan size yang korang perlukan. Sama ada korang nak kecil macam ni ataupun korang nak besar sikit, korang boleh ambil yang versi Ultra. So aku rasa sampai sini saja ulasan aku tentang Xiaomi 14 yang terbaru. Kalau korang ada sebarang persoalan lagi, korang just boleh komen saja dekat bawah ni. Dan terima kasih kerana tonton video ni sampai habis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Xiaomi 14 biasa size dia.
Cuma itulah, kalau dia ubah sikit background kamera tu nampak lebih berbeza dengan Xiaomi 13, much better. But yang ni tak nampak beza sangat kan.